Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke majlis meraikan ulang tahun Hari Puja Usia Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Najah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengira Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan berangkat ke majlis meraikan ulang tahun Hari Puja Usia Baginda ke-78 yang disembahkan oleh kumpulan isteri-isteri menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu. Majlis berlangsung di Dewan Utama Berkshire Tarindak di Polo, Cerudong. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalthum Al-Islam. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Datin Dayang Hajah Nariah binti Haji Asbi, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama yang juga pengerusi kedua kumpulan isteri bersama isteri-isteri menteri Kabinet dan timbalan-timbalan menteri. Juga menjunjung keberangkatan baginda ialah Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pengerusi kedua dalam sembah alu-aluan menyembahkan beberapa aktiviti dan sumbangan yang diberikan oleh kumpulan berkenaan kepada beberapa badan dan pihak tertentu. Dengan berinspirasikan budi luhur dan sifat mulia, lagi berkebajikan ke bawah Duli Tuan Patik, setiap tahun kumpulan Nabis Hambak bawah Duli Tuan Patik ini juga turut menyertai dan menyumbang dalam ehwal yang boleh meraih pahala dan keberakatan. Bersempena sambutan Hari Puja Usia Baginda, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan melancarkan buku terbitan khas bertajuk Permaisuri Kesayangan Inspirasi Wanita Islam Bertakhta di Hati Rakyat. Buku diterbitkan bersama Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Penerangan di taja Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beta dengan sukacita melancarkan buku Permaisuri Kesayangan Inspirasi Wanita Islam Bertakhta di Hati Rakyat. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad.
Doa selamat dibacakan oleh Dayang Haji Azizah binti Haji Muhammad, Pegawai Pendidikan Ugama Kanan. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Burung tiung si burung cerdik hinggap sebentar di Anjung Saujana. Bahtera perkahwinan baginda bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia dipenuhi dengan kasih sayang yang kini menjangkau lebih 50 tahun. Baginda sering menjadi tumpuan lensa kamera kerana kesantunan dan kepribadian permaisuri soleha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bye to you all. Thank you. Thank you. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Maisadi Wataulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Raja Saleh Rahman. Pagi tadi berangkat ke lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahra Sofia yang mengadakan keberangkatan negara selama 3 hari ke negara Brunei Darussalam. Juga berangkat bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik selaku kerabat diraja pengiring dan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Pangeran Rabiatul Adawiyah binti Pangeran Haji Bolkiah serta Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ialah Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Ismail Abdul Rahman, Tunku Temenggung Johor. Keberangkatan tersebut merupakan keberangkatan negara pertama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke negara Brunei Darussalam setelah Sultan Ibrahim ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-17 pada 20 Julai 2024. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong disembah kenalkan kepada Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku Menteri Pengiring. Beberapa Menteri Kabinet, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kemudian disembah kenalkan kepada rombongan rasmi Malaysia.
Cabaran yang ditimbulkan oleh rintangan antibiotik dan jurang dalam akses penjagaan kesihatan memerlukan tindakan berterusan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pencegahan jangkitan sentiasa menjadi tonggak penting dalam penjagaan kesihatan. Menteri Kesihatan menggariskan perkara itu semasa pelancaran Minggu Pencegahan Jangkitan Antarabangsa yang berlangsung pagi tadi di The Empire Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar selaku Pengerusi dan Pengarah Eksekutif Jurudong Park Medical Centre JPMC turut mengambil maklum mengenai pencapaian global dalam mencegah jangkitan termasuk pembangunan protokol yang lebih baik, vaksin dan kesedaran awam mengenai amalan kebersihan. Bagaimanapun jelas Yang Berhormat, cabaran yang ditimbulkan oleh rintangan antibiotik dan jurang dalam akses penjagaan kesihatan memerlukan tindakan berterusan. Minggu Pencegahan Jangkitan Antarabangsa diteruskan dengan 2 sesi plenari yang bertujuan meningkatkan kesedaran tentang langkah-langkah kawalan jangkitan. Dikendalikan oleh Pusat Pakar Jurudong Park JPMC, acara menghimpunkan profesional penjagaan kesihatan dari seluruh negara dan pakar antarabangsa untuk menangani isu-isu dalam pencegahan jangkitan. Persoalan tentang rezeki adalah satu perkara yang menjadi kerisauan kebanyakan manusia oleh kerana sifat rezeki yang tidak dapat dijangkakan. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Malam Munajat ke-155 Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Menyertai acara berkenaan, Pangeran Abdul Rahim bin Pangeran Haji Tuah, Pengerusi Jawatan Kuasa Keagamaan Unified National Networks UNN Sdn Bhd, turut mengimarahkan acara para pegawai dan kaki tangan UNN, Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah dari Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis, Masjid Kampung Sungai Hancing, Masjid Kampung Telisai Tutong, Masjid Kampung Limau Manis termasuk 67 surau dan balai ibadat di seluruh negara. Kerjasama dengan rakan kongsi antarabangsa dalam usaha memperkukuhkan ekosistem sains dan inovasi di ASEAN antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Jawatan Kuasa Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN KOSTI ke-86 serta mesyuarat-mesyuarat lain yang berkaitan. Mesyuarat berlangsung baru-baru ini di Republik Singapura. Delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat-mesyuarat tersebut diketuai oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mesyuarat bertujuan memperkukuhkan kerjasama serantau dalam bidang sains, teknologi dan inovasi di ASEAN. Juga diadakan mesyuarat ke-12 ASEAN-US Consultancy on Science and Technology dan penganugerahan The Underwriters Laboratories ASEAN-US Science Prize for Women 2024. Negara Brunei Darussalam memenangi anugerah Saintis Pertengahan Kerjaya yang mengiktiraf aplikasi inovatif sains data dan kecerdasan buatan AI dalam konteks ketahanan dan penyesuaian iklim yang diperkenalkan oleh Dr. Daphne Tek Ching Lai dari School of Digital Science, Universiti Brunei Darussalam. Ke arah usaha memperkukuh kerjasama dalam penjagaan kesihatan, Pantai Jurudong Specialist Centre PJSC menghoskan Simposium Perubatan Pemulihan Brunei. Simposium menghimpunkan pakar pemulihan terkemuka dari Asia Tenggara bagi membincangkan kemajuan terkini dalam penjagaan pemulihan.
Hadir Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Antara pengisian acara termasuk ceramah dan sesi panel oleh pakar terkenal dalam perubatan pemulihan dari beberapa institusi berprestij di seluruh rantau ini. Simposium bermatlamat untuk melengkapkan para doktor, jururawat, profesional kesihatan dan pelajar perubatan dengan pengetahuan terkini dalam perubatan pemulihan. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengadakan mesyuarat agung kali ke-6 petang tadi yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejak ditubuhkan pada 2 Disember 2009, MKM terus bergiat aktif dalam mengayakan pelbagai aktiviti dan projek kemasyarakatan khususnya dalam mengelinga dan memeduli golongan yang kurang berkemampuan di negara ini. Setakat ini, MKM telah membantu 83 keluarga yang terdiri daripada klien-klien MKM dengan pengagihan makanan asasi setiap bulan. Dalam pada itu, MKM juga membantu para pelajar dari kalangan keluarga klien MKM meliputi peringkat sekolah rendah, menengah sehingga institusi pengajian tinggi dengan pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan. 2 tahun yang lepas ni, jika dipandang Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19, Jabatan Belia dan Sukan menganjurkan pertandingan seni ilustrasi digital dan tradisional peringkat belia. Pertandingan berlangsung di Hub Belia Stadium Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Pertandingan dibagikan kepada 2 kategori iaitu kategori seni ilustrasi digital dan seni ilustrasi tradisional. Dengan tema Belia Siaga Masa Depan, pertandingan dihasrat dapat meningkatkan keyakinan diri belia dalam menghasilkan karya yang menggambarkan aspirasi mereka terhadap masa depan negara selain memperkasa kreativiti melalui teknologi moden dan medium tradisional. Pejabat Halewal Masjid Daerah Tutong melalui bahagian belia Jabatan Halewal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengira Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai Tutong mengadakan bengkel fotografi Islam bagi belia-belia masjid. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Bengkel yang disertai oleh 25 peserta itu merangkumi asas dan teknik mengambil gambar dan cara menghargai seni fotografi. Selain meningkatkan kemahiran dan kreativiti belia melalui seni fotografi, bengkel juga bertujuan menjadikan masjid sebagai institusi ilmu yang berguna kepada semua masyarakat. Dengan pertikal yang dibuat dapat meningkatkan kreativiti belia dan kami juga diajar cara-cara yang sesuai dari sudut angle untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih menarik dan berkualiti tinggi. Antara sebab-sebabnya mengapa bengkel ini sangat bagus adalah memperlihatkan kepada kita cara untuk mengambil gambar mengikut keislaman. Sempena memperingati Hari Ulang Tahun Penubuhan Masjid Universiti Brunei Darussalam ke-29 tahun, Ahli Jawatan Kuasa Takmir berkenaan buat julung kalinya mengadakan pertandingan Dikir Syarafil Anam. 6 buah masjid di bawah Zon 2 daerah Brunei dan Muara menyertainya. Mereka terdiri daripada kumpulan muslimah yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Pertandingan dimenangi oleh Masjid Universiti Brunei Darussalam, manakala Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Kampung Rimba dan Masjid Perpindahan Kampung Mata-Mata Gadong masing-masing mendapat tempat kedua dan ketiga. Pameran Satu Kampung, Satu Produk, 1K, 1P antara yang menarik perhatian rombongan Majlis Perundingan Kampung MPK Mukim Seria semasa mengadakan kunjungan balas ke Majlis Perundingan Kampung Jerudong B. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Rombongan terdiri daripada lebih 50 ahli antara pengisian lawatan persembahan silat, lawatan ke Mini Museum dan Taman Madu Kelulut. Selain untuk mengetahui dengan lebih dekat mengenai 1K 1P yang terdapat di Kampung Jerudong, kunjungan juga bertujuan mengeratkan hubungan antara kedua-dua MPK.
Lebih 200 orang menyertai larian sedekat yang diadakan pagi tadi sempena ulang tahun ke-10 Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Acara bermula dan berakhir di kawasan masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Larian terbahagi kepada 3 kategori. Aktiviti merupakan program anjuran jawatan kuasa takmir masjid dengan kerjasama Begawan Atlet Enterprise. Kejohanan futsal antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-31 2024 diadakan semalam dengan 15 perlawanan bagi kategori terbuka saingan kumpulan A. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. 4 pasukan mara ke peringkat suku akhir. Pasukan Kementerian Pendidikan menempah slot suku akhir setelah memperoleh 7 mata hasil dari 2 kemenangan. Turut mara ke suku akhir pasukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang memperoleh 15 mata setelah menang ke semua perlawanan. Sementara itu, pasukan Kementerian Hal Ehwal Agama berjersey hijau berada di kedudukan kedua dengan memperoleh 12 mata. Pasukan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pula gagal mara ke suku akhir. Juga mara ke peringkat seterusnya pasukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bagi menyahut dan menyokong visi Kementerian Kesihatan bersama ke arah warga sihat, Kementerian Kesihatan menganjurkan kejohanan futsal antara jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawahnya. Majlis perasmian kejohanan diadakan petang tadi di Dewan Sukan Universiti Brunei Darussalam. Kejohanan tersebut dirasmikan oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. 15 pasukan menyertai pertandingan futsal terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan dari keempat daerah dan 1 pasukan jemputan daripada Pantai Jerudong Specialist Centre dan Gleneagles Jerudong Park Medical Centre. Sempena memperingati pelaksanaan pendidikan agama formal ke-68 tahun, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan kejohanan 10 pin bowling yang disertai oleh para pegawai dan kaki tangan jabatan berkenaan. Kejohanan berlangsung petang tadi di Airport Mall Brakas. 24 pasukan bertanding dalam kejohanan tersebut. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pembangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Kejohanan merupakan salah satu inisiatif dan galakan kepada warga jabatan agar bergiat aktif dalam bidang sukan bagi memelihara kesihatan fizikal dan mental. Sempena penubuhan Persekutuan Karate Brunei Darussalam BRUKAF ke-35 tahun, Persatuan Shitokai Brunei menganjurkan latihan gabungan bersama-sama ahli-ahli karate dari semua kelab karate di negara ini. Acara berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah Brakas. Latihan bertujuan menanamkan sifat perpaduan sesama ahli selain mengembang majukan sukan karate di negara ini, terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.